Apa kata kita menyusuri susur galur masyarakat Bengkulu di Malaysia? Asal-usul masyarakat Bengkulu di Malaysia bermula sejak kurun ke-17 hingga ke-19, di mana penghijrahan berlaku semasa zaman pemerintahan British. Pada ketika itu, kawasan Bengkulu yang terletak di Sumatera Barat Indonesia dikenali sebagai Bengkulen. Hari ini, segelintir masyarakat Bengkulu di Malaysia masih lagi kekal dan kebanyakan mereka menetap di sekitar Hulu Selangor, Gemas Negeri Sembilan, Selain Melaka dan Kedah. Antara orang ternama berketurunan Bengkulu termasuk pelakon era Fazira, ahli politik Datuk Ismail Kamus dan bekas Presiden Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Puteri. Antara tradisi masyarakat Bengkulu yang masih kekal sehingga kini adalah kuih tradisional Tat Bengkulu yang dianggap sebagai raja kuih. Di Malaysia, Tat Bengkulu sangat popular di Sungai Choh Rawang dan saya sendiri sempat bertemu dengan salah seorang pengusaha Tat Bengkulu yang juga dari komuniti Bengkulu. Baiklah, saya kini berada di Serendah Hulu Selangor di kilang pembuatan kuih tradisional Tat Bengkulu Sungai Choh, dan hari ini saya akan bersama dengan pemiliknya sendiri, Puan Salmah Munab, yang akan menunjukkan kepada saya cara membuat kuih Tat ini. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Ni Puan Salmah. Dah lama kan buat kuih Tat ni? Dah lama dah. Berintikan kelapa gula merah, kuih Tat ini dimasak menggunakan dapur kayu api dan lazimnya berbentuk daun. Kuih ini memiliki keistimewaan dari segi tekstur dan masih dihasilkan secara tradisional sekaligus mengekalkan keasliannya. Okey, sekarang ni saya dah usahakan selama 8 tahun dah. Dulu masa saya dapat resipi daripada mak mentua ni, sebenarnya dulu kita menggunakan dapur arang. Dari arang atas bawah. Lepas tu dalam satu hari kita dapat dalam 200 biji je. Lepas tu saya mencuba pergi hantar kedai, satu kedai saya hantar tau. Lepas tu tengok ramai yang order. Saya jadi seronok tau, saya ramai sangat order. Lepas tu jadi saya cakap kenapa saya mesti nak pendamkan Tat Bengkulu ni, baik saya komersialkan. Sebenarnya daripada mak cerita dululah, Tat Bengkulu ni sebenarnya didatangkan daripada Indonesia. Mak pun daripada Indonesia. Lepas tu mak datang kat sini, sebenarnya ini makanan diorang sebab dia tahan sampai sebulan. Diorang pergi bawa Mekah. Sebenarnya dia memang orang Bengkulu sahaja. Dia kelompok dia Bengkulu ni ada tempat-tempat dia. Kalau dia dekat Nilai ada satu tempat Bengkulu, orang Bengkulu, adalah kuih ni. Dekat Berang ada satu, ini ada kuih dia. Lepas tu dulu dia tak disebarkan. Hanya orang-orang dia, komuniti dia orang je yang makan. Menurut Salmah, bukan Tat Bengkulu sahaja kuih tradisional masyarakat Bengkulu yang kekal sehingga kini. Sebenarnya banyak sebenarnya. Dia ada ocong-ocong, dia ada lagi satu apa ya? Pais lah, macam-macam sebenarnya. Tapi disebabkan itu dia tak tahan lama. Dia masak hari ni, dia kena habis hari ni. Tapi macam kuih Tat ni, dia boleh tahan dalam 10 hari. Pada asalnya, saiz Tat ini sebesar tapak tangan. Namun kini, ia dibuat dalam pelbagai saiz mengikut kehendak. Ia dihidang dan dimakan untuk minum petang, ketika perayaan serta dijadikan hantaran perkahwinan, dan ia tahan lama, boleh dibiarkan sehingga hampir 1 bulan. Okey, Puan Salmah, kita dah tahu sedikit sebanyak tentang sejarah Tat Bengkulu ni dan asal-usul dia. Mungkin Puan Salmah boleh cerita sedikit apa yang ada di depan kita sekarang ni. Ada pelbagai perisa Tat sekarang? Sekarang ni ada 2 perisa. Sebenarnya ada 3. Tapi satu lagi tak ada. Durian diorang buat. Sebab durian tu ikut musim. Kalau ada musim durian memang seronoklah buat. Mesti popular tu. So, ni perisa apa dalam dia? Ini macam bujur ni. Kalau bujur ni kita inti kelapa. Inti kelapa. Ni memang dia punya trademark shape dia lah, ikonik lah ni kan. Kalau yang macam ni? Yang macam ni, ini inti nenas. Kita buat bulat supaya jangan bercampur kan. Kalau orang nak makan, tahulah beza kan, mana satu, nenas, mana satu.
Tapi original dia Original dia ni. yang ini. Memang original dia ni. Tart kelapa. Tak kelapa. Saya nak rasa sikit yang kelapa ni. Rasa. Sedap kan? Dia macam Dia bukan macam biskut. Dia bukan macam biskut. Dia nak kata dia kuih. Dia bukan kuih. Kalau nak tahu rasa sendiri. Beli. anda kena rasa sendiri tart Bengkulu ni dia bukan macam tart nanas yang anda tahu. Dan dia juga bukan kuih sangat. Ya, dia betul. in between. Jadi anda kena order sendiri, rasa sendiri tart Bengkulu ni. Bagi Salma, resepi dari emaknya dan legasi keluarga ini akan diturunkan kepada generasi akan datang menerusi anaknya. Dan kebetulan saya memang minat bisnes. Saya nak bisnes. So, saya fikir why not? Saya ada basic kan? Saya ada basic masa saya belajar. Why not saya nak kembangkan lagi je bisnes ibu saya. Lagi satu, orang luar ni, orang Malaysia ni disukakan kelainan. Kalau macam kalau orang buat dog-gift kan, dog-gift untuk kahwin, dia orang dah tak nak dah macam yang biasa-biasa. Orang akan cari yang kelainan. Macam orang cakap yang rare, orang dah tak nak dah macam macam maulu dah tak nak dah. So, bagi saya rasa itu macam peluang yang baiklah untuk saya. Saya nak kembangkan lagi. Saya bangga juga tahu sebenarnya bila saya buat tart Bengkulu ni, bila orang cari tart Bengkulu. So, kan dekat Facebook kan tart Bengkulu Sungai Choh. So, saya akan tag diri saya tahu. Dekat Facebook saya sendiri saya akan tag. So, kadang-kadang orang Bengkulu Indonesia, saudara-saudara dia akan add kita. Daripada situ, saya rasa macam seronok lah. Orang-orang, maknanya kita boleh kenal saudara-saudara kita siapa yang lagi yang macam tu. Lepas tu selain daripada tu, selain ada juga, bukannya dekat Selangor ni, ada dekat Negeri Sembilan, ada Bengkulu juga. Sebenarnya kan orang Bengkulu ni, yang bagus ni diorang semua saudara. Kalau pusing-pusing, orang Bengkulu, adalah datuk nenek moyang diorang, memang kenal-kenal saudara. Memang saya nak, harapan saya memang nak satu kilang yang besar tau dengan pekerja yang ramai. Sebab saya memang nak komersialkan lagi kuih tart Bengkulu ni bukan dekat Malaysia je, dekat luar negara juga. Kira China ke, Indian ke, Indonesia sendiri kan. Sebab saya nak perkenalkan lagi kuih tart Bengkulu Sungai Choh ni. Bukannya orang Bengkulu je yang boleh tahu, tapi seluruh dunia pun boleh tahu juga tart Bengkulu ni, Bengkulu Indonesia. Saya tak nak kuih tart Bengkulu and orang Bangkahulu tu saya kalau boleh biar orang kenal macam tu. Saya tak nak warisan dia habis macam tu je.